A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ismi Muhammad Ikhwan Hanif bin Muhammad. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kumpulan kami akan membentangkan satu perbahasan ilmiah yang bertajuk Kanun Jenayah Syariah Islam di Kelantan. Sebelum saya meneruskan perbahasan, suka untuk saya memberi pengertian tentang apakah yang dimaksudkan tentang Kanun Jenayah Syariah Islam. Kalau kita tengok di dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, perkataan kanun membawa maksud peraturan ataupun undang-undang. Okay, jadi kanun atau undang-undang jenayah syariah adalah sebahagian dari syariah Islam. Syariah Islam yang syumul. Syariah Islam ialah asas kepada undang-undang yang dikehendaki oleh Allah SWT sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Syariah Islam merupakan hukum Allah SWT yang mengandungi persoalan akidah, yakni kepercayaan, soalan kepercayaan, yakni akidah, syariat ataupun perundangan, akhlak dan lain-lain. Yang mana ianya perkara yang berkaitan urusan kehidupan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia. Firman Allah SWT dalam surah Al-Jatiyah, ayat yang ke-14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Maksudnya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, yakni peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu mengikut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Suratul Jatiyah ayat yang ke-14. Dalam ayat ini Allah SWT jelas memberitahu kepada kita bahawa Allah SWT telah menetapkan satu peraturan atau satu syariat agama yang mana syariat ini atau peraturan ini harus atau perlu atau wajib diikuti oleh seluruh umat Islam supaya kita tidak tergelincir dari landasan yang sebenar. Khususnya kita sedia maklum bahawa berdasarkan perundangan Islam, kepada perundangan Islam, ulama fuqaha membahagikan perundangan Islam ataupun kanun jenayah Islam ini kepada tiga kategori, tiga perkara, iaitu hudud, qisas dan juga ta'zir. Okay, jadi sebagaimana kita tahu, hudud merupakan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT melalui nas-nas Al-Quran dan juga As-Sunnah, yang mana hudud ini merangkumi 4 perkara. Pertama sekali, mencuri dan merompak, berzina dan menuduh orang berzina, minum arak dan juga murtad. Ataupun perkara kedua ialah qisas. Qisas ini juga merupakan satu ketetapan yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam nas Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ianya merangkumi hukum membunuh dan mencederakan tubuh badan seseorang yang lain. Perkara yang ketiga ataupun komponen yang ketiga dalam kanun jenayah syariah Islam yang ditetapkan oleh fuqaha ialah ta'zir. Ta'zir ini merupakan hukum yang tidak ditetapkan oleh Allah SWT dan ianya bergantung kepada budi bicara hakim. Contohnya, hukum meninggalkan solat dan lain-lain lagi yang mana selain daripada hukum hudud dan juga qisas. Jadi tiga perkara ini merupakan komponen yang komponen di bawah kanun jenayah syariah Islam. Apabila ketiga-tiga komponen ini dilaksanakan mengikut acuan dan kehendak syariat, maka barulah dikatakan pelaksanaan undang-undang jenayah syariah Islam lengkap. Dikatakan lengkap apabila ketiga-tiga komponen ini mencukupi ataupun dilaksanakan mengikut acuan dan kehendak yang ditetapkan oleh Allah SWT. Seterusnya kita masuk dalam perbahasan tentang pelaksanaan kanun jenayah syariah di Kelantan. Okay, jadi sebenarnya pelaksanaan kanun jenayah syariah Islam ini sudah lama menjadi hasrat
kerajaan Parti Agama Islam se-Malaysia ataupun PAS di Malaysia, khususnya di Kelantan. Apabila PAS mula memerintah Kelantan pada tahun 1990, satu pasukan khas telah diwujudkan untuk merealisasikan hasrat tersebut. Pasukan ini menggabungkan pelbagai kepakaran dari kalangan pemimpin politik, ahli ekonomi dan juga pengamal undang-undang. Hasilnya pada tahun 1993, satu rang Undang-Undang Jenayah Syariah 2 telah diluluskan di Dewan Undangan Negeri Kelantan. Kelulusan undang-undang ini merupakan satu kejayaan besar kepada perjuangan Islam di negara kita, khususnya di negeri Kelantan. Walau bagaimanapun, duka cita hasrat untuk kerajaan PAS di Kelantan untuk melaksanakan kanun jenayah syariah ini mendapat tentangan yang keras dari pemimpin negara kita pada waktu tahun 1993, selepas rang undang-undang jenayah syariah ini diluluskan di Dewan Undangan Negeri Kelantan. Perdana Menteri kita atau pemimpin negara kita, iaitu Perdana Menteri kita pada waktu itu ialah Dr. Mahathir Mohamad, telah menulis satu surat bertarikh 15 Julai 1994 yang menyatakan secara jelas larangan pelaksanaannya serta memberikan amaran bahawa tindakan akan diambil jika ia diteruskan. Jadi Perdana Menteri masa itu, yakni Dr. Mahathir Mohamad, telah memberi larangan keras supaya pelaksanaan ini tidak dijalankan. Jadi mengambil kira amaran tersebut, kerajaan PAS di negeri Kelantan mengambil keputusan untuk tidak melaksanakan ataupun menangguhkan pelaksanaan hudud ini, pelaksanaan kanun jenayah syariah ini di Kelantan. Okey, jadi seterusnya kita masuk tajuk seterusnya, pelaksanaan kanun jenayah syariah, kanun jenayah syariah Islam di Brunei dan juga di Aceh. Okey, sebenarnya di rantau Melayu ini sudah terdapat dua tempat, yang mana dua tempat ini telah berjaya melaksanakan hukum ataupun kanun jenayah syariah Islam. Mana dua tempat ini ialah di Aceh dan juga di negara Brunei. Menurut Muhammad Hashim Kamali dalam tulisannya yang menyatakan secara amnya pelaksanaan hudud dilihat sebagai satu komponen yang penting dalam pergerakan kebangkitan Islam, dan tentunya tidak terhad di Kelantan atau di Malaysia sahaja. Jadi sebelum kerajaan Brunei dia melaksanakan hukum hudud di negara mereka, begitu juga di Aceh. Negara Brunei juga kawasan autonomi Aceh ini telah terlebih dahulu datang ke Malaysia, iaitu khususnya datang ke Kelantan untuk melihat pindaan ataupun akta-akta dalam enakmen jenayah syariah Islam Kelantan pada tahun 1993, sebelum mereka melaksanakannya di negara mereka. Akan tetapi malangnya negeri kita ataupun negeri Kelantan di Malaysia khususnya di negeri Kelantan dan juga di negeri Terengganu yang mempunyai ataupun yang telah diluluskan rang undang-undang enakmen jenayah syariah Islam ni masih belum ataupun masih gagal melaksanakannya. Hal ini kerana terdapat beberapa halangan-halangan yang menghalang daripada kerajaan negeri menjalankan pelaksanaan hukum ataupun kanun jenayah syariah Islam ini. Di mana halangan-halangan ini insya-Allah sahabat saya selepas ini akan membentangkannya dengan lebih detail atau lebih terperinci lah. Okay, jadi kerajaan Brunei sendiri pernah diwakili oleh pihak Darul Ifta. Kerajaan Mufti Brunei telah datang ke Kelantan pada tahun 2006 untuk meneliti dan mengkaji tentang beberapa perkara berkaitan dengan enakmen Undang-Undang Jenayah Syariah 2 Kelantan pada tahun 1993. Ia bertujuan melakukan persiapan bagi mendraft Undang-Undang Jenayah Islam untuk dilaksanakan di Brunei. Perkara ini turut diperakui sendiri oleh pihak Mufti Brunei semasa kunjungan hormat Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob pada akhir tahun 2013 yang lalu. Sekian sahaja daripada Ana. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang buruk itu datang daripada kekurangan diri anda sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Uh, Nama saya Muhammad Muzammil bin Mahazanan. Nama metrik 190100785. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk halangan perundangan dan adakah bercanggah dengan perundangan tersebut. Sebelum itu, saya akan menerangkan tentang melaksanakan enakmen jenayah syariah. Pada dasarnya, terdapat dua bentuk halangan pelaksanaan enakmen Kanun Jenayah Syariah 2 1993 Kelantan dan enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Hudud dan Qisas 2002 di Terengganu. Halangan pertama ialah halangan politik, iaitu sikap kerajaan persekutuan yang tidak menyokong, tidak memberikan kerjasama serta melarang pelaksanaannya. Halangan kedua ialah halangan perundangan. Okey, saya akan menerangkan tentang halangan perundangan. Halangan perundangan adalah jelas di bawah Akhta Mahkamah Syariah, iaitu Bidang Kuasa Jenayah 1965, yang mana dia menghadkan skop kuasa Mahkamah Syariah, yang mana Mahkamah Syariah iaitu Seksyen 2 itu memperuntukkan bahawa Mahkamah Syariah yang ditubuhkan dengan sempurnanya di bawah mana-mana undang-undang dalam sesuatu negeri dan diberi bidang kuasa ke atas orang-orang yang menganuti agama Islam, dan berkenaan dengan mana-mana perkara yang disebut satu persatu dalam senarai 2 bagi senarai negeri dalam jadual ke-9 kepada Perlembagaan Persekutuan adalah dengan ini diberi bidang kuasa berkenaan dengan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam oleh orang-orang yang menganuti agama tersebut, yang mana dia boleh ditetapkan di bawah undang-undang yang bertulis, iaitu yang mana dalam undang-undang bertulis itu ia mengatakan syarat bahawa bidang kuasa sedemikian tidaklah boleh dijalankan berkenaan dengan apa-apa kesalahan yang boleh dihukum penjara selama tempoh melebihi 3 tahun atau denda melebihi RM5,000 atau sebatan melebihi 6 kali atau apa-apa gabungan hukuman tersebut. Okey. Isi seterusnya adalah akta ini juga dia menetapkan had dari sudut jenis atau skop kesalahan iaitu kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam oleh orang-orang yang menganuti agama tersebut. Buat masa ini, skop kesalahan ini ditafsirkan secara luas sesuai dengan keluasan syariah Islam itu sendiri dalam enakmen jenayah syariah yang sedia ada sudah mengandungi kesalahan seperti berjudi, berzina, sumbang mahram, persetubuhan luar tabi'in dan seumpamanya. Bahkan bentuk kesalahan yang ada dalam jenis hukum hudud seperti zina dan qazaf pun sudah ada dalam undang-undang hari ini. Lihat contoh Seksyen 22 hingga 38 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995. Sesetengah kesalahan yang disebut dalam enakmen ini sebenarnya juga diperuntukkan dalam kanun keseksaan. Contohnya, seseorang yang didakwa melakukan liwat, dia tertakluk kepada dua undang, iaitu Enakmen Jenayah Syariah dan juga kanun keseksaan. Berdasarkan hakikat ini dapat disimpulkan bahawa kewujudan kesalahan-kesalahan seperti mencuri, bunuh dan lain-lain ia disebut dalam enakmen jenayah Seksyen 2 Syariah 2 Kelantan adalah tidak bercanggah dengan akhta. Jika hukuman bagi kesalahan itu ada disebut dalam ajaran Islam, maka ia juga sepatutnya dianggap sebagai sebahagian dari jenayah syariah. Okey, kita pergi kepada isi seterusnya, yang mana iaitu poin yang kedua yang saya perlu bentangkan, iaitu adakah bercanggah dengan perlembagaan. Adakah perkara itu bercanggah dalam perlembagaan. Okey. Yang mana percanggahan antara enakmen jenayah syariah Kelantan dengan Perlembagaan Persekutuan, iaitu dia ada
perkara 4 secara jelas menyebut bahawa perlembagaan persekutuan adalah undang-undang tertinggi dan mana-mana undang-undang yang bercanggah dengan adalah terbatal. Mana-mana akta atau enakmen termasuk enakmen jenayah syariah tidak boleh bercanggah dalam perlembagaan. Aspek yang disebut bercanggah ialah perkara 74 yang mana dia memperuntukkan agihan kuasa antara negeri dan persekutuan berdasarkan jadual ke-9. Kerajaan persekutuan dan negeri hanya boleh membuat undang-undang dan mentadbir dalam ruang bidang kuasa masing-masing, iaitu jika mana-mana kerajaan membuat undang-undang di luar bidang kuasanya, maknanya undang-undang itu adalah bertentangan dengan perlembagaan. Oleh itu, enakmen itu adalah dianggap bercanggah dengan perlembagaan kerana ia boleh mengadakan kesalahan seperti mencuri, membunuh dan merompak dan sebagainya. Yang mana kesalahan-kesalahan yang termasuk dalam senario persekutuan jadual ke-9 dan kesalahan-kesalahan ini terdapat dalam undang-undang persekutuan, iaitu kanun kesesaan, yang mana semua kesalahan itu akan dikumpulkan ataupun akan disekupkan dalam skup kanun kesesaan, yang mana ia bercanggah dengan butiran 1 senario negeri yang menghakkan kuasa membuat undang-undang jenayah Islam setakat mana ia tidak berkaitan dengan perkara-perkara yang termasuk dalam senario persekutuan. Okey, saya bagi contoh iaitu perdebatan di antara Mamak bin Daud dengan kerajaan Malaysia, iaitu contoh terbaik untuk menggambarkan pendekatan mahkamah dalam kes ini adalah kes Mamak bin Daud lawan kerajaan Malaysia, yang mana dalam kes ini ia telah dituduh di bawah Seksyen 298A Kanun Kesesaan yang baru dipindah bagi menambah satu kesalahan baru, iaitu melakukan tindakan di atas asas agama yang boleh menjejaskan perpecahan atau menyebabkan keharmonian di antara rakyat yang menganut agama yang sama. Mereka dituduh melakukan tindakan yang menjejaskan perpaduan di kalangan masyarakat Islam, iaitu apabila bertindak sebagai bilal, khatib dan imam yang tidak bertauliah. Mereka juga menuntut pengisytiharan bahawa Atravas dengan perkara 74 kerana ia secara intipati dan isi berkaitan dengan agama Islam yang bertakluk kepada bidang kuasa negeri dan parlimen. Okey, saya pergi yang kedua, iaitu hujah majoriti, yang mana dia berkisarkan sekitar tujuan dan matlamat sebenar yang membawa kepada kewujudan Seksyen 298A, iaitu kanun kesesaan itu, walaupun diakui bahawa ia mempunyai kaitan dengan ketetapan awam. Okey, saya bagi kepada pendapat ataupun kisah yang kedua, iaitu kisah tentang Tengku Nik Maimunah. Dia ada pertelingkahan dengan Majlis Agama dan Adat Melayu Negeri Terengganu. Keputusan ini memberikan perlindungan kepada kuasa perundangan terpenting kerajaan negeri, iaitu Hal Ehwal Agama Islam. Contohnya dalam kes terdahulu, iaitu Tengku Nik Maimunah lawan Majlis Agama dan Adat Melayu Negeri Terengganu. Mahkamah telah memutuskan bahawa persoalan wakaf adalah di bawah bidang kuasa negeri berdasarkan perkara 74 dan senario negeri jadual ke-9. Maka undang-undang negeri yang berkaitan, iaitu enakmen pentadbiran Undang-Undang Islam Terengganu 1955 adalah berkuat kuasa daripada sejak diperintahkan oleh Tengku Nik Maimunah, selagi negeri-negeri tidak menyerahkan kuasa membuat undang-undang kepada kerajaan persekutuan melalui beberapa mekanisme, seperti perkara 76 yang membenarkan kerajaan persekutuan membuat undang-undang di bawah bidang kuasa kerajaan negeri dengan sebab-sebab tertentu, yang mana selagi negeri mempunyai kuasa perundangan mutlak ke atas urusan agama Islam. Jika dilihat kepada pendekatan yang telah digunakan dalam kekek ini, kita dapat andaikan bahawa enakmen jenayah syariah yang melibatkan hudud dan qisas di Kelantan dan Terengganu adalah tidak bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Kesimpulannya adalah
yang mana perkara-perkara ini adalah dia tidak bercanggah untuk setiap negeri itu, terutama negeri Kelantan dan Terengganu, untuk melakukan suatu perkara hudud dan kisah, kerana perkara hudud dan kisah ini adalah dia mengikut aspek-aspek Islam, yang mana dia dapat mengajar Islam, umat Islam itu sendiri untuk pergi mengenal makrifatullah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih, dan saya serahkan kepada sahabat saya itu Izzuddin. Yang pertama, halangan politik. Yang mana kita tahu di negara Malaysia ni banyak halangan politik bila kita nak mengemukakan sesuatu peraturan-peraturan dalam setiap negeri ada halangan politik lah. Walau bagaimanapun, halangan utama ialah halangan politik. Jika ada kemahuan politik kekangan yang wujud dalam perlembagaan persekutuan atau mana-mana akta boleh dirungkaikan dengan mudah. Jika kekangan politik ini dapat diatasi, maka tindakan yang wajar dilakukan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan undang-undang jenayah Islam dengan meminda akta Mahkamah Syariah bidang kuasa 1965 bagi membolehkan Mahkamah Syariah membicarakan kes-kes jenayah berkaitan dan menjatuhkan hukuman-hukuman seperti potong tangan, sebab dan mati. Itu adalah halangan politik. Bila mana kita memukakan sesuatu peraturan dan untuk melaksanakan undang-undang, jika ahli politik, jika ada halangan dalam politik, maka tidak terlaksana terlaksana hukuman tersebut. Itu antara halangan politik. Selain itu, bagi memberikan laluan yang lebih selesa agar tidak dianggap wujud pertengahan antara elemen jenayah syariah dan undang-undang persekutuan, maka perkataan kecuali mengenai perkara yang termasuk dalam senarai persekutuan perlu digugurkan dari butiran 1 senarai negeri bagi memberikan ruang yang lebih selesa perkataan jenayah syariah dan skopnya perlu dimasukkan dalam senarai negeri. Pilihan yang lain ialah dengan memberikan kuasa khusus kepada Kelantan dan Terengganu untuk meluaskan untuk meluluskan dan menguatkuasakan undang-undang berkaitan jenayah. Pada dasarnya, bidang kuasa jenayah adalah di bawah bidang kuasa pusat melalui jadual ke-9 perlembagaan. Namun Parlimen boleh meluaskan kuasa kerajaan negeri melalui perkara 76A. Oleh itu, enakmen jenayah syariah boleh berkuat kuasa jika ia diberikan laluan melalui kaedah ini. Itu antara halangan-halangan politik dalam negeri Kelantan dan negeri Terengganu. Dan maka di sini adalah kita tengok kepada negeri Kelantan.
negeri Kelantan, yang mana sangat banyaklah halang-halang politik untuk melaksanakan sesuatu undang-undang. Contoh nak sebab, nak potong tangan, nak mati, itu semua melibatkan halangan politik. Antaranya untuk melaksanakan peraturan undang-undang tersebut banyak halangan politik, di mana mahkamah tidak boleh melaksanakan tanpa persetujuan parlimen. Ya, dan yang seterusnya, dengan memberikan kuasa khusus kepada Kelantan dan Terengganu untuk meluaskan untuk meluluskan dan menguatkuasakan undang-undang berkaitan jenayah. Pada dasarnya bidang kuasa jenayah adalah di bawah bidang kuasa pusat melalui jadual ke-9 perlembagaan. Namun parlimen boleh meluaskan kuasa kerajaan negeri melalui perkara 76A. Oleh itu, enakmen jenayah syariah boleh berkuat kuasa jika ia diberikan laluan melalui kaedah ini. Itu antara halangan-halangan politik dalam negeri Kelantan dan negeri Terengganu. Dan maka di sini adalah kita tengok kepada negeri Kelantan, negeri Kelantan, yang mana sangat banyaklah halang-halang politik untuk melaksanakan sesuatu undang-undang. Contoh nak sebab, nak potong tangan, nak mati, itu semua melibatkan halangan politik. Antaranya untuk melaksanakan peraturan undang-undang tersebut banyak halangan politik, di mana mahkamah tidak boleh melaksanakan tanpa persetujuan parlimen. Ya, dan yang seterusnya, hak bukan Islam. Pemimpin dan rakyat bukan Islam tidak seharusnya gusar dengan penguasaan undang-undang jenayah syariah di Kelantan. Persoalannya, hak asasi sewajarnya menjadi pertimbangan mereka. Ini kerana hasrat untuk diadili melalui undang-undang Islam adalah sebahagian dari hak asasi rakyat Kelantan untuk beramal dengan agama, sebagaimana yang diperuntukkan di bawah perkara 11 Perlembagaan Persekutuan. Jika mereka dihalang untuk mendapat keadilan melalui sistem perundangan Islam, mereka sebenarnya dinafikan hak asasi untuk mengamalkan agama mereka sendiri, yang mana rakyat Kelantan ini tidak perlu gusar dan tidak perlu risau atas undang-undang yang akan dilaksanakan oleh kerajaan negeri, kerana kerajaan negeri melakukan atau melaksanakan undang-undang tersebut kerana untuk menjamin kesejahteraan dan menjamin hak asasi orang-orang Islam di negeri Kelantan. Dan yang mana bukan negeri Kelantan sahaja yang mendapat kebaikan, maka negeri-negeri lain pun akan mendapat kebaikan atas laksanaan yang dilakukan oleh kerajaan negeri Kelantan. Maka dalam hak bukan Islam ni, jika mereka dihalang jika mereka dihalang untuk mendapat keadilan melalui sistem perundangan Islam, mereka sebenarnya dinafikan hak asasi untuk mengamalkan agama mereka sendiri. Dalam kata lain, kenapa orang Islam tidak boleh mengamalkan orang kata
uh, dihalang untuk membuat untuk melakukan mengamalkan hak-hak orang Islam. Contoh undang-undang perundangan Islam ni yang mana uh, orang mencuri dipotong tangan, orang melakukan zina disepak dan antara contoh-contoh yang lain. Maka jika terlaksana perundangan Islam macam tu, jadi orang-orang Islam ni tidak perlu risau, tidak perlu takut atas undang-undang tersebut, kerana undang-undang tersebut adalah untuk kebaikan semua dan kebaikan dalam negeri Kelantan juga. Perlu jika ada undang-undang tersebut, maka orang menjadi risau untuk melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Itu adalah jika terlaksana perundangan Islam di negeri Kelantan. Okay. Selain itu, hak untuk diadili dengan undang-undang jenayah syariah juga merupakan hak demokratik rakyat Kelantan. Hak demokratik ni hak pilihan. Maka orang Kelantan bila dia mengundi, maka mengundi untuk melaksanakan perundangan Islam, hak-hak bagi orang Islam, dan PAS secara terbuka dan jelas menyatakan hasratnya untuk menguatkuasakan undang-undang. Kerajaan negeri pun mengatakan hasratnya untuk menguatkuasakan undang-undang tersebut, yang mana bila kerajaan negeri mengatakan bahawa untuk menguatkuasakan undang-undang tersebut, maka hak demokratik rakyat Kelantan tu untuk memilih PAS dan untuk menerojui negeri Kelantan. Maka di situ letaknya harapan rakyat negeri Kelantan memilih PAS untuk memimpin negeri Kelantan dan untuk menguatkuasakan penguasaan undang-undang tersebut. Dalam kata lain, undi majoriti yang diberikan kepada PAS di Kelantan pada pilihan raya umum 1990, 1995, 1999, 2004 dan 2008 membuktikan kewujudan hasrat rakyat Kelantan untuk mengamalkan undang-undang jenayah Islam, menghalang pelaksanaan amandemen kanun jenayah syariah, bermakna menafikan hak demokratik rakyat Kelantan. Jika negeri Kelantan tu tidak melaksanakan undang-undang, maka mereka itu adalah menafikan hak demokratik rakyat. Itu wallahu a'lam lah. Ana pun tak boleh nak ayat ke apa lah. Dan yang terakhir dalam bahagian ana untuk menerangkan undang-undang tersebut, kerana undang-undang tersebut adalah untuk kebaikan semua dan kebaikan dalam negeri Kelantan juga. Perlu jika ada undang-undang tersebut, maka orang menjadi risau untuk melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Itu adalah jika terlaksana perundangan Islam di negeri Kelantan. Okay. Selain itu, hak untuk diadili dengan undang-undang jenayah syariah juga merupakan hak demokratik rakyat Kelantan. Hak demokratik ni hak pilihan. Maka orang Kelantan bila dia mengundi, maka mengundi untuk melaksanakan perundangan Islam, hak-hak bagi orang Islam, dan
PAS secara terbuka dan jelas menyatakan hasratnya untuk menguatkuasakan undang-undang. Kerajaan negeri pun mengatakan hasratnya untuk menguatkuasakan undang-undang tersebut. Yang mana bila PAS, bila kerajaan negeri mengatakan bahawa untuk menguatkuasakan undang-undang tersebut, maka hak demokratik rakyat Kelantan tu untuk memilih PAS dan untuk menerojui negeri Kelantan. Maka di situ letaknya harapan rakyat negeri Kelantan, rakyat negeri Kelantan memilih PAS untuk memimpin negeri Kelantan dan untuk menguatkuasakan penguasaan undang-undang tersebut. Dalam kata lain, undi majoriti yang diberikan kepada PAS di Kelantan pada pilihan raya umum 1990, 1995, 1999, 2004 dan 2008 membuktikan kewujudan hasrat rakyat Kelantan untuk mengamalkan undang-undang jenayah Islam, menghalang pelaksanaan amandemen kanun jenayah syariah, bermakna menafikan hak demokratik rakyat Kelantan. Jika negeri Kelantan tu tidak melaksanakan undang-undang, maka mereka itu adalah menafikan hak demokratik rakyat. Itu wallahu alam lah. Ana pun tak boleh nak ayat gapalah. Dan yang terakhir dalam bahagian ana untuk menerangkan